Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, kita mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Okay, berjumpa lagi kita di alam maya ini. Alhamdulillah. Okey, semoga Allah berikan kesihatan pada kita terus dalam menimba ilmu. Semoga kita semua diberikan kepeluang untuk terus beriman kepada Allah, untuk terus berjuang jalan agama Allah, untuk terus menuntut ilmu, insya-Allah anak-anak. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban dalam Islam dan sangat-sangat dituntut. Anak-anak, alhamdulillah. Hari ini kita akan masuk dalam bab 28, buku teks muka surat 211. Masjid destinasiku. Masjid destinasiku. Next. Baik, dipendekkan cerita. Apa maksud masjid? Masjid dari segi bahasa berasal daripada perkataan Arab iaitu sajadah. Apa dia maksud dia? Tempat sujud. Dari segi istilah pula, masjid juga bermaksud tempat yang dibina khusus untuk solat 5 waktu dan solat sunat bagi orang Islam. Itu maksud masjid. Anak-anak, simple sahaja. Next. Adab di masjid. Baik, adab di masjid. Seriuslah pula. Masuk dalam masjid aja, apa yang perlu kita buat ialah sunat, membaca doa. Allahumma. Bagaimana bacaan dia? Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Artinya, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Itu dia, sunat dia masuk dalam masjid. Bukan berbual-bual kosong, baca dulu doa. Seterusnya yang kedua, baca salawat ketika melihat masjid. Yang seterusnya ialah mendahulukan kaki masjid. Sebelum masuk masjid, kaki kanan. Seterusnya, tidak membawa sesuatu yang berbau sehingga mengganggu keselesaan jemaah lain. Tengah-tengah orang sembahyang, kau bawa durian. Sedap durian tu, tapi bau dia ganggu orang lain. Gitu. Orang nak sembahyang pun boleh terpanggil kerana durian. Faham? Jangan cari pasal. Seterusnya, apa yang perlu dibuat semasa berada dalam masjid? Menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Baik, seterusnya, niat beriktikaf. Selepas selesai solat sunat, niat beriktikaf. Selepas solat sunat tahiyatul masjid tadi, kita niat beriktikaf. Ingat apa benda, apa sahaja kita buat dalam masjid akan dapat pahala. Baring kejap pun dapat pahala. Baca Quran, Allah, lagi dapat pahala. Berzikir, dapat pahala. Jangan mengumpat dalam masjid. Dia gitu, faham? Kita kena hormati kesucian masjid ini. Nombor 3, duduk dengan tertib menghadap kiblat. Duduk dengan tertib, bukan apa nama kita panggil berguling-guling ke dalam tu. Tak payah, duduk elok aja menghadap kiblat. Seterusnya yang keempat, menjaga ketenteraman masjid. Duduk dalam masjid, berzikir, solat sunat, baca Quran, bertazkirah pun jadi dah. Bacalah buku-buku ilmu. Jangan kamu bermain berlari-lari dalam tu. Mentang-mentang duduk surau-surau aku berlari-lari. Jangan anak-anak. Jadi adab dalam tempat solat masjid. Berzikir, baca Quran, tuntut ilmu, bersalawat.
Okey, seterusnya memperkatakan sesuatu yang berfaedah itu tadi. Jangan mengumpat. Okey, seterusnya keluar dari masjid. Okey, keluar dari masjid sahaja. Okey, disunatkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Okey. Memulakan langkah dengan kaki kiri. Ini anak-anak, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Dia gitu. Seterusnya, memberi salam kepada mereka yang berada di dalam. Okey. Ada di dalam atau berhampiran pintu masjid mengikut keadaan. Keadaan ya anak-anak. Okey. Baik, seterusnya. Okey. Hikmah beradab di masjid. Kita ni tak banyak ya anak-anak, tak banyak, sikit je. Banyak ini. Okey, apa hikmahnya beradab di masjid? Okey, pertama, dapat menenangkan akal fikiran ketika berada dalam masjid kerana semua orang menjaga adab masing-masing. Maksudnya, orang pergi masjid ni akan mendapat ketenangan. Sebab masing-masing berzikir, selawat, baca Quran, tazkirah, baca buku ilmu. Okey, masing-masing. Tak ada orang berlari. Bila tak ada orang berlari, seronoklah kita. Tenang je. Ada gitu? Faham? Nombor 2, merasai ketenangan jiwa ketika berada di dalam masjid kerana masing-masing menumpukan sepenuh hati beribadah kepada Allah. Nombor 3, mengeratkan persaudaraan sesama umat Islam. Kenapa? Sebab timbul perasaan muhibah kerana memenuhi tuntutan agama. Gembira bersama-sama, seronok, selesa. Okey, kita doakanlah Allah angkat COVID ni, buang jauh-jauh supaya kita semakin seronok pergi ke masjid, selesa. Tak takut dah jarak rapat-rapat, bahu ke bahu sudah. Sekarang ni 1 meter 1 meter. Okey, untuk keselamatan kita sendiri. Semoga kita semua dihindari dari segala wabak. Amin. Nombor 4, dapat melaksanakan ibadah dengan selesa, khusyuk. Okey, apabila suasana persekitaran yang tenteram. Jika semua orang beradab ketika berada dalam masjid, kita dapat beribadah dengan khusyuk, menumpukan perhatian pada ibadah. Okey. Okey, faham? Okey. Seterusnya, memperkasihkan fungsi masjid yang lebih meluas. Masjid digunakan untuk kepentingan umat dan meningkatkan syiar Islam. Masjid macam-macam kita boleh buat. Sebelah masjid, buat tempat main futsal. Habis masuk waktu solat, pergilah solat. Berhenti sebentar main futsal. Boleh letak tempat memanah. Okey, buat memanah tepi masjid. Okey, masuk solat. Okey, habis solat, memanah semula. Settle. Ada gitu. Okey, anak-anak. Okey, baik. Seterusnya, yang terakhir kali, apa hikmahnya ialah kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda membina dan memakmurkan masjid di mana-mana sahaja baginda berada. Sunnah Rasulullah, makmurkan masjid. Okey, anak-anak, kamu di kampung sekarang ni. Okey, jadilah Tok Imam berkampung. Okey, alhamdulillah kita di Sarawak hijau hijau. Di Limbang, hijau hijau. Alhamdulillah. Okey, semoga kita semua selamat daripada segala wabak, ya Allah. Okey, risau orang anak risau. Okey, namun wabak yang diturunkan oleh Allah ini sebenarnya menyedarkan kita supaya kembali kepada Allah, kembali kepada yang sepatutnya kita buat, iaitu beribadat dengan lebih tekun kepada Allah. Okey, duduk rumah masing-masing, bukan duduk tidur aja. Okey, mana yang ada adik-adik tu, ajarlah adiknya belajar. Ada adik-adiknya. Okey, ajar.
bukannya main game manjang. Faham anak-anak? Masuk waktu solat, okey, dengar azan, pergilah ke masjid. Okey. Baik. Seterusnya, cara mengimarahkan masjid. Bagaimana caranya? Yang pertama, menunaikan solat fardu berjemaah setiap waktu dan berazam untuk datang lagi ke masjid. Dah datang, niat dah latih nak datang lagi. Bukan cukup sekali. Yang itu bahaya tu. Okey? Alhamdulillah. Seterusnya, solat berjemaah merupakan fardu kifayah yang menunjukkan pentingnya masjid kepada umat Islam sebagai satu tempat ibadah. Tempat belajar baca Quran dan tafsir, berzikir, iktikaf. Okey? Benda ini semua. Inilah salah satu caranya untuk mengimarahkan masjid. Okey? Umat Islam dapat melakukan pelbagai ibadah dalam masjid mengikut keperluan dan kemahuan sendiri. Okey? Yang saya kata tadi, jangan berlari sudah. Okey? Jangan mengumpat sudah. Yang itu semua macam-macam buat dalam tu. Tak payah. Okey? Buat benda yang baik aja. Malah, dia kata malah, boleh melakukan pelbagai jenis ibadah dalam satu masa. Okey? Baik, seterusnya, mewujudkan bilik bagi musafir. Ini masjid, wujudkan bilik bagi musafir. Hal ini menggalakkan lebih ramai orang datang ke masjid di samping memenuhi keperluan semasa. Okay. Usaha ini dapat mengimarahkan masjid sebagai pusat ibadah setempat dan sejagat. Bila ada bilik untuk musafir, insya-Allah orang musafir pun rasa seronok, ada tempat tinggal. Okey, tak adalah kafe. Okey, kafe ni apa maksud kafe ni? Tak ada duit lah. Okey, tak ada dah tidur kat kaki lima. Sekarang ni bila kita tengok banyak masjid tutup ya. Tutup. Kaki lima pun tutup kadang-kadang. Allahu Akbar. Okey, nak buat macam mana kan? Baik, seterusnya, mengadakan pelbagai aktiviti untuk menarik minat semua lapisan masyarakat seperti sukan dan riadah. Tak semestinya buat aktiviti keagamaan sahaja. Sukan dan riadah pun boleh buat. Macam kata tadilah, boleh main futsal pakai sasar panjang. Okey, buat kesukan neka ke main futsal pakai kain belikat contohnya. Okey, tak pun main panah. Ini semua memanggil manusia. Ini semua menarik umat Islam untuk terus datang ke masjid, mengimarahkan masjid. Okey, boleh anak-anak? InsyaAllah anak-anak. Okey, kita teruskan selesai. Semoga semuanya menjadi Muslim yang bijaksana. Amin ya Rabb. Okey anak-anak, ini adalah pelajaran kita hari ini. Okey, saya cuba seringkas-ringkasnya yang supaya mudah faham. Sebarang ketidakfahaman, okey, kita bincang dalam grup WhatsApp Pendidikan Islam kita ya anak-anak. Okey, jangan malu, jangan segan. Nanti saya akan sertakan latihan kepada kamu sebagai PBD. Okey, kepada kamu semua. Baik, sila nanti saya beritahu tarikh bila hantar ya. Okey, semoga Allah memudahkan kamu semua dalam urusan seharian. Semoga Allah menjaga kita semua. Bukan kita jaga kita, Allah jaga kita. Kita jaga Allah, faham? Waktu solat. Faham anak? Okey. Jangan main game aja. Waktu solat, solat. Okey, baik. InsyaAllah. Bismillah. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kirim salam kepada semua ahli keluarga. Okey. Ya Rahman, sa'idni